innahu qadir. Ya, memang saya betul-betul yakin Allah Maha berkuasa untuk hidupkan balik kita. Jadi tuan-tuan dan puan, ini di antara contoh yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Begitu kita bila nak baca Al-Quran, kita dituntut untuk tadabbur. Kalau kita susah nak tadabbur pun, tapi kita faham kaedah ni secara automatik, kan, kita baca, jadi kita jawab tu, maknanya dah ada dah nilai-nilai tadabbur tadi. Jadi tuan-tuan puan, cuma sikit peringatan di sini. Kalau kita jadi imam, contohnya kita baca dalam solat, dalam ayat-ayat yang seperti ini, kalau kita bertadabbur, seperti juga tadi kita sebut, kalau jumpa ayat-ayat yang cerita syurga, kita bila berjumpa ayat-ayat yang puji Allah, kita pun tasbih. Ayat-ayat yang bertahmid, kita pun bertahmid. Kalau jumpa ayat-ayat azab, kita pun rasa takut, minta lindung. Bila jumpa ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang cerita tentang syurga, kita minta kepada Allah. Bila kita jumpa ayat ini, tuan-tuan, dalam kita jadi imam contohnya dalam solat, kita walaupun kita nak buat macam tu, tapi jangan dengan bahasa, bukan dengan bahasa dengan suara yang kuat. Ini diingatkan. Ya, jangan dengan suara yang kuat seolah-olah dia pula jadi macam ayat Al-Quran. Ni kita nak kena fahamkan juga kaedah bila kita jadi imam ni. Sebab ramai depan saya ni balik jadi imam, kan, balik jadi imam, isteri, anak-anak kat rumah, tuan-tuan. Jadi bila kita baca sampai kepada ayat apa, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, contohnya baca surah Al-Qiyamah. Lepas tu kita pun kuat-kuat jawab, bala innahu qadir. Jawab. Jadi orang apa ni? Ni ada ayat tambahan ke apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Baca kuat-kuat biar orang semua dengar. Tak payah. Itu tak kena gaya dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Tak kena bagi faham tu. Sebab apa? Kenapa tidak dianjurkan jawab kuat-kuat gitu bila kita solat, bila jadi imam? Sebab apa? Nak mengelakkan jangan orang silap faham, ni ke ayat baru tambah ke apa ni? Cari-cari tak jumpa pula ayat tu. Ini cuma kaedah dia. Bila kita baca sabbihisma rabbikal a'la, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bila kita baca ayat tasbih, kita pun sebut subhanallah dalam hati, sebut sikit. Macam tu boleh. Jadi tuan-tuan puan, ini nak bagi maklum tentang masalah tadabbur. Baik, kemudian kita sambung terus tuan-tuan puan, berikutnya bila ada kaedah tadabbur ni, satu lagi pula disunatkan kita menangis apabila membaca Al-Quran, masya-Allah. Dalam masalah ini, dalam sepotong hadis yang sahih, Nabi SAW yang berpesan dan sebut kepada kita, Nabi SAW sebut, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah menangis. Dan kalau kamu tidak boleh menangis, fatabakau, cubalah nangis juga. Ni hadis ni kuat ni. Maknanya ini satu arahan yang kuat. Maknanya apa? Maknanya nak supaya kita benar-benar menghayati betul ayat-ayat tadi dengan tadabbur dan tafahum tadi, maka disunatkan menangis apabila kita membaca Al-Quran. Dan kalau kita tak dapat pun menangis, berusaha untuk menangis bagi yang mampu, yang tidak mampu, dengan rasa khusyuk dan gemetar. Seperti contohnya dalam masalah ni kita lihat daripada mana pula cerita suruh menangis baca Al-Quran ni. Ni tuan-tuan dan puan, kita lihat jiwa orang-orang yang lunak, jiwa orang yang hati dia menyerap roh Al-Quran. Seperti Allah gambarkan dalam surah Al-Isra ayat ke-109, sifat orang-orang beriman, sifat para nabi, pembantu-pembantu nabi, orang-orang yang hebat-hebat alim di kalangan sahabat, tabi'in dan sebagainya. Allah SWT ni, tapi ni cerita ni asal cerita nabi dulu ni dengan orang umat yang hebat. Wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ni ada tanda, kalau kita jumpa dalam mushaf, dia ada tanda sujud tu. Ni ayat ni ada sujud tilawah nama dia. Ayat ini bila baca, kita baca Quran, jumpa ayat ini kena sujud tilawah, tuan-tuan dan puan, ya. Ayat ini maksud dia apa? Dan mereka segera tunduk dan sujud sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan lagi mereka menjadi khusyuk. Ni sifat. Sebab sebelum ayat ini diceritakan orang-orang yang angkuh di kalangan orang-orang yang melawan nabi-nabi terdahulu, sombong, angkuh dengan kuasa dan sebagainya, tak nak terima, tak nak tunduk, bahkan mengejek nabi-nabi, membunuh para nabi terdahulu dan sebagainya. Tapi sifat orang beriman, kita bila baca Al-Quran begitulah.
Jadi ini yang merupakan sifat para nabi, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Macam mana kita bila baca Quran boleh jadi tunduk? Yakhiruna lil azqani. Dalam ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut yakhiruna lil azqan, maknanya terus tersembam muka dan hidung mereka ke bawah. Yakhiruna lil azqan, kalau saya nak guna bahasa mudah faham tuan-tuan dan puan, kharra yakhiru ni makna tersembam, tertunduk terus. Ni azqan ni maknanya hidung depan ni habis dengan badan-badan, kepala jatuh tersembam. Sebab apa? Yabkun, sebab mereka terus rasa hati kecut, menangis, rasa takut, gemetar terus hati mereka kepada Allah. Wa yaziduhum khushu'a, dan tambah khusyuk lagi mereka. Inilah kita baca cerita para sahabat tuan-tuan dan puan. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni antara kisah yang popular. Dalam satu riwayat, kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan Al-Quran pada Nabi SAW, sebagaimana riwayat Bukhari. Hadis ni agak panjang sikit, saya nak baca cerita ni sikit tuan-tuan dan puan. Ni cerita bagaimana diriwayatkan sahabat. Sebab kita baca sejarah sahabat, mereka ni baca Quran menangis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah di antara sahabat yang paling popular. Kalau dia baca Quran aja mesti terdengar suara dia terisak-isak. Bila dia baca Quran aja terdengar suara dia, kadang-kadang sehingga kata orang macam dengar budak menangis. Sampai kepada ketika Nabi SAW detik-detik nak wafat. Kita tahu cerita kewafatan baginda Nabi SAW. Detik-detik terakhir Rasulullah SAW nak wafat, Nabi SAW panggil kepada anak dia yang nama Aisyah. Sambil Nabi SAW bagi tahu dekat Aisyah, ya Aisyah, muru abak falyusalli bin nas. Nabi SAW kata, wahai Aisyah, ni aku dah tak larat dah, nak bangun pun tak boleh, nak jadi imam pun dah tak boleh dah, walaupun rumah tu sebelah aja kan? Tapi Nabi SAW kata, aku tak boleh dah wahai Aisyah, panggil ayah kamu, suruh dia jadi imam. Panggil ayah kamu, suruh dia jadi imam. Aku dah tak boleh nak pergi ke depan nak jadi imam. Aisyah bagi tahu dekat Nabi. Aisyah kata, wahai Rasulullah, apakah kamu nak suruh ayah aku jadi imam? Apakah kamu tak tahu ayah aku orang yang tak boleh kawal perasaan dia ketika membaca Al-Quran? Bagaimana kau nak suruh dia jadi imam? Seolah Aisyah macam protes pula. Adakah nak suruh ayahku? Bukankah kau tidak tahu ayah aku Abu Bakar radhiyallahu an, dia tak boleh selalu, dia tak boleh nak kontrol. Sebab dia kalau baca je nak menangis, baca je nak menangis. Macam mana dia baca nak menangis sambil menangis nak suruh dia jadi imam? Payah pula nanti orang nak ikut. Aisyah kata macam tu. Nabi SAW marah. Nabi SAW naik suara dengan cara yang keras pula. Wahai Aisyah, inna kunna sawahiba Yusuf, muru abak falyusalli bin nas. Wahai Aisyah, tak payah nak bagi tahu kepada aku tahu memang di kalangan kita orang-orang yang mempunyai suara yang lunak seperti Nabi Yusuf, hati yang lembut seperti Nabi Yusuf, yang hebat dengan ayat-ayat Allah. Jangan bagi tahu, aku tak kisah. Pentingnya ayah kamu juga, panggil ayah kamu juga, dia juga yang layak untuk jadi imam, suruh dia jadi imam. Lantas Abu Bakar radhiyallahu an yang menjadi imam menggantikan Nabi SAW sebelum lagi daripada wafat Nabi SAW. Ni kita baca dalam sejarah. Sayyidina Umar radhiyallahu an, tuan-tuan dan puan, cukup popular cerita. Cukup popular, orang yang paling keras hati, orang yang paling jiwanya sangat-sangat tegas. Kita tahu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Umar yang jiwa keras, yang kata bukan orang takut dengan dia, tapi kita selalu dengar cerita Nabi SAW bagi tahu, jin, syaitan, pelesit, iblis pun takut dengan dia. Umar, idza salaka Umarun tariqan yasluku syayatin tariqan akhar. Kalau Umar jalan satu lorong, syaitan pergi cabut lari ikut jalan lain. Ni Umar punya hebat. Hebatnya Umar, jiwa yang keras, hati yang begitu tegas ni tuan-tuan puan, tapi dengan Al-Quran masya-Allah. Diriwayatkan, riwayat athar yang sahih, Umar bila sembahyang waktu malam, orang dengar bunyi nangis daripada jauh lagi, teresak-esak macam bunyi anak kecil menangis. Tiba-tiba datang dengar suara, ya Allah, si Umar rupanya punya hebat. Waktu siang orang takut dengan dia, malam dia nangis macam budak kecil menangis teresak-esak. Satu ketika orang dengar, kenapa dia nangis, baca apa? Dia baca amma yatasaalun dalam juzuk yang ke-30, tuan-tuan puan, amma yatasaalun. Dia bangun tu sembahyang tahajud malam.
amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Terus hati dia bergetar dan menangis sehingga bercucuran, janggut dia habis basah semua. Sampai pagi tak sempat nak sambung, menangis terus. Baca sepotong ayat tak boleh nak sambung. Amma yatasaalun. Surah yang ada kita baca juzuk amma tu, tuan-tuan dan puan. Surah An-Naba. Amma yatasaalun, daripada apa yang mereka sering pertanyakan, daripada hal apa yang manusia sering jadi benda yang payah nak, susah nak terima. Cerita apa? Baca surah tu. Sebab kerana Umar benar-benar menghayati cerita tu. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Cerita hari kiamat ni, cerita hari kebangkitan yang orang susah nak terima, nak bayang macam mana boleh bangkit, macam mana dah mati hancur luluh nak jadi bangun balik, macam mana amalan-amalan nak main balik rekod, nak main balik filem. Dekat dunia tengok filem tak rasa pelik, tapi cerita hari kiamat filem nak main wayang besar, skrin besar depan kita, jadi pelik nak terima. Kat dunia kita dapat report card boleh, cerita hari kiamat nak bagi report card, oh susah nak terima, macam mana dicatat, semua ke kecil ke besar. Yang ni Allah Ta'ala cerita surah An-Naba. Amma yatasaalun, sepotong ayat Umar menangis sampai pagi, tuan-tuan dan puan. Sebab apa mereka jadi macam tu? Ni cerita, saya nak baca balik cerita Nabi SAW dengan Ibnu Mas'ud. Sebab Nabi SAW, di antaranya riwayat Imam Bukhari ni, kisahnya satu ketika Nabi SAW sebut dekat sahabat nama Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ni radhiyallahu an, sahabat yang masya-Allah sangat alim, tuan-tuan dan puan, ilmu Al-Quran. Ketika Nabi SAW satu hari kata kat dia, Iqra' alayya, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku. Ini kita boleh buat sunnah juga, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita suka baca Quran, kadang-kadang kita nak sekali-sekali biar kita dengar orang baca Quran kepada kita. Selalu kita baca, tapi kadang-kadang biar kita dengar orang baca Quran kepada kita. Mungkin ayat-ayat dibaca ada sesuatu kita boleh ambil pengajaran. Buka Al-Quran dalam kereta, radio dan sebagainya kita dengar. Nabi SAW selalu baca, tapi kali ini minta Ibnu Mas'ud, ya wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya, bacalah Quran kepada saya, bacalah, saya nak dengar. Kata Ibnu Mas'ud, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Ibnu Mas'ud tanya balik, wahai Rasulullah, engkau suruh aku bacakan kepada kamu ke? Sedangkan Quran ini dia turun kepada kamu directly. Apakah engkau suruh aku nak bacakan lagi kepada kamu, sedangkan Quran ini turun pun untuk kamu, kerana kamu? Aku nak bacakan buat apa lagi? Seolah-olah macam tu. Ini tawaduknya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW pun jawab, inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Wahai Ibnu Mas'ud, memang betul Quran turun kepada aku, tetapi aku memang suka sekali-sekala biar aku nak dengar orang lain bacakan untuk aku. Aku suka nak dengar, tolong bacakan. Maka kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu surata An-Nisa, maka saya pun baca. Tiba-tiba masa saya nak baca tu, yang terlintas terus baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa, tuan-tuan dan puan. Hatta idza balagat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dia sampai kepada ayatnya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Dan bagaimana keadaan nanti bila manusia semua sampai satu tempat, setiap orang ada saksi masing-masing. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika itu, wahai Muhammad, kami datangkan engkau menjadi saksi kepada ramai orang-orang yang lain pada hari kiamat ni, cerita hari kiamat. Qala hasbuk. Nabi SAW bila sampai pada ayat ni, kata Nabi SAW dekat Ibnu Mas'ud, cukuplah. Hasbuk, cukup, berhenti. Faltafattu fa idza ainahu tadrifan. Kata Ibnu Mas'ud, bila Nabi SAW kata cukup, berhenti, saya pun perhati tengok dekat dia, kenapa pula tiba-tiba suruh berhenti, tiba-tiba kedua biji matanya air mata mengalir. Nabi SAW mengalir air mata, menangis sebab baca ayat ini begitu terasa dalam jiwa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika haula wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Satu ketika nanti, tuan-tuan dan puan, kita semua nak ada orang yang jadi saksi kepada kita. Satu ketika nanti kita ni dah tak boleh nak action diri kita sorang-sorang. Semua kita pada masa tu benar-benar mengharapkan pembantu yang boleh menjadi saksi selamatkan kita depan Allah. Siapa dia, tuan-tuan dan puan?
ketika itu Nabi SAW dipanggil untuk menyaksikan di kalangan umat yang benar-benar beriman dan diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi SAW dalam riwayat yang lain cerita yang sama, ketika itu Nabi